Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami kumpulan 2 daripada kelas EPPA 2823 Set 3 Undang-Undang Perniagaan akan membentangkan kerja lapangan dan video refleksi berkaitan isu semasa. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Fatih Izzati, Ismi Sarfina Balkis, Nur Farisah, Nadiah Nadirah, Nur Wahidah dan Serwin Kumar. Kami akan memulakan pembentangan hari ini daripada pengenalan, isu berkaitan cuti bersalin, tindakan pekerja sekiranya dianiaya, hak sebagai pekerja, hukuman kepada majikan yang tidak mematuhi peraturan dan akan diakhiri dengan kesimpulan. Tajuk isu semasa yang kami pilih ialah perlindungan bersalin bahagian 9. Pada permulaannya, cuti bersalin yang diperuntukkan ialah sebanyak 60 hari. Tetapi melalui pindaan Akta Kerja 1955 adalah selaras dengan Konvensyen Pertubuhan Buruh Antarabangsa mengenai Maternity Protection Convention 2000 yang bernombor 183 yang menetapkan tempoh cuti tidak kurang daripada 14 minggu iaitu 98 hari. Oleh itu, sekarang cuti bersalin mestilah tidak kurang daripada 98 hari. Seterusnya, pekerja wanita yang bersalin pada atau selepas 1 Januari 2023 layak mendapatkan cuti bersalin 98 hari sekiranya memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Ini juga terpakai kepada semua pekerja wanita tanpa mengira had gaji. Majikan juga digalakkan untuk memberikan bayaran tambahan. Seterusnya, majikan dinasihatkan untuk tidak mengambil kesempatan memberhentikan pekerja wanita mereka yang mengambil cuti bersalin atau cuti sakit disebabkan kehamilan. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Mustafa Samud berkata, larangan itu termaktub di bawah Akta Kerja 1955 dan mana-mana majikan yang tidak mematuhi peraturan itu boleh dikenakan tindakan. Di bawah peruntukan Seksyen 41A Akta Kerja 1955, majikan tidak boleh memberi notis penamatan kerja atau menamatkan pekerja wanita yang hamil atau sakit disebabkan kehamilannya kecuali dalam keadaan berikut. Yang pertama, pelanggaran seksyen, salah laku atau penutupan perniagaan majikan. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Jerlun Dr. Abdul Ghani Ahmad mengenai tindakan terhadap majikan memberhentikan pekerja wanita yang cuti bersalin atau hamil dengan menggantikan petugas baru. Tambahnya, sehingga 31 Oktober lalu, sebanyak 44 kes aduan telah diterima dan daripada jumlah itu 28 aduan adalah berasas, manakala baki 16 aduan adalah tidak berasas. Bagi aduan yang berasas, majikan terlibat telah diberikan peringatan dan tindakan pembetulan telah diambil. Semua kes tersebut telah diselesaikan melalui pematuhan majikan dengan pemberian kelayakan tempoh cuti bersalin selama 98 hari kepada pekerja. Berdasarkan video klip berita tersebut, ia membincangkan tentang isu majikan memberhentikan pekerja wanita yang cuti bersalin. Persoalannya, bolehkah majikan berbuat sedemikian? Berdasarkan kajian, pihak majikan beralasan bahawa pindaan Akta Kerja 1955 menyebabkan mereka, khususnya peniaga kecil, terpaksa menanggung kos pengurusan yang lebih tinggi. Tambahan pula, ekonomi pada tahun 2024 diramalkan dengan permulaan yang kurang cerah, pendapatan syarikat dan individu mungkin berkurangan. Justru, kedudukan golongan majikan akan lebih kronik selepas pelaksanaan pindahan akta tersebut. Hal ini adalah kerana ia hanyalah mementingkan kebajikan pekerja sahaja. Bagi persoalan, bolehkah majikan menamatkan perkhidmatan pekerja wanita yang sedang hamil? Melalui Akta Kerja 1955 pindaan 2022, majikan tidak boleh menamatkan perkhidmatan pekerja wanita yang sedang hamil atau sakit yang berbangkit daripada kehamilan kecuali dalam keadaan-keadaan berikut. Pertama, penamatan disebabkan pelanggaran kontrak perkhidmatan yang disengajakan di bawah Seksyen 13-2. Yang kedua, penamatan disebabkan salah laku di bawah Seksyen 14-1. Dan yang ketiga, penamatan disebabkan penutupan perniagaan majikan. Seterusnya adalah tindakan yang boleh diambil pekerja sekiranya dianiaya. Tindakan pertama yang boleh diambil adalah aduan.
Pekerja yang teraniaya boleh membuat aduan melalui pelbagai kaedah termasuk melalui surat, email, sistem pengurusan aduan awam, aplikasi Working for Workers atau hadir sendiri ke pejabat tenaga kerja yang berdekatan. Selain itu, pekerja yang teraniaya boleh memfailkan aduan berhubung pelanggaran terma dan syarat perkhidmatan. Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia akan menyiasat aduan-aduan perburuhan di antara pekerja dan juga majikan. Maklumat yang diperlukan untuk membuat aduan adalah seperti gambar di sebelah kiri, iaitu perlu mengandungi butiran lengkap pengadu, yang kedua butiran lengkap pihak yang diadu, yang ketiga isu-isu aduan, dan yang terakhir salinan dokumen sokongan seperti surat lantikan atau kontrak perkhidmatan dan penyata gaji terkini. Tindakan kedua yang boleh diambil adalah kesatuan sekerja. Kesatuan sekerja adalah sebuah pertubuhan atau gabungan mana-mana pekerja atau majikan di bawah perundangan yang sah yang berdasarkan perdagangan, pekerjaan atau industri yang sama. Fungsi penubuhan ini adalah untuk melindungi dan menjaga kebajikan anggota dengan menekankan hak untuk membuat rungutan berkaitan kerja tanpa rasa takut dibuang kerja dan juga hak untuk berunding secara kolektif untuk keadaan kerja yang lebih baik. Tujuan penubuhan ini pula adalah untuk menjadi gabungan yang memperjuangkan kepentingan dan kebajikan pekerja. Ini bermakna ia menjadi satu media yang boleh menyuarakan sebarang masalah, contohnya isu pekerja yang dianiaya berhubung dengan isu cuti bersalin. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang hak sebagai seorang pekerja. Yang pertama adalah tentang larangan penambatan wanita hamil yang termaktub di bawah Seksyen 41A. Selepas pindaan 2022, majikan tidak lagi dibenarkan untuk memberikan notis pemecatan atau memecat wanita hamil atau sakit disebabkan oleh kehamilan kecuali atas syarat-syarat tersebut, iaitu kecuaian atau salah laku pekerja ataupun penutupan premis. Yang kedua adalah cuti paternity yang termaktub di bawah Seksyen 60FA. Selepas pindaan 2022, kaum lelaki diberikan cuti paternity berbayar selama 7 hari bagi setiap kelahiran dan maksimum sebanyak 5 kelahiran. Cuti yang diberikan bermula pada hari pasangannya bersalin, termasuk hari kelepasan am. Akhir sekali, tentang isu gangguan seksual yang terletak di bawah Seksyen 81H. Apabila pindaan 2022 dikuatkuasakan, majikan diwajibkan untuk menampal notis bagi mewujudkan kesedaran tentang gangguan seksual di tempat kerja. Seterusnya adalah hukuman terhadap majikan yang gagal mematuhi undang-undang ini. Mengikut Akta Pekerjaan Seksyen 37, Subseksyen 1, Perenggan D, Subperenggan 2, Akta Kerja 1955, Pindaan 2022, majikan yang terbukti melanggar peraturan tersebut akan dikenakan tindakan hukuman. Majikan akan menerima peringatan rasmi dan diarahkan untuk segera melakukan tindakan pembetulan terhadap kesalahan tersebut. Dalam laporan berita harian pada 22 November 2023, di mana Kementerian Sumber Manusia telah menerima 44 aduan, majikan gagal memberikan cuti bersalin selama 98 hari. Dalam 44 aduan tersebut, sebanyak 28 adalah berasas. Dan bagi aduan yang berasas ini, majikan-majikan yang terlibat telah pun diberikan peringatan dan tindakan pembetulan telah diambil. Selain itu, mana-mana individu yang telah pun terbukti melanggar kesalahan ataupun peruntukan akta ini akan dikenakan denda. Denda yang mungkin dikenakan tidak melebihi RM50,000. Kesimpulannya, kerajaan telah menetapkan cuti bersalin selama 98 hari selaras dengan Konvensyen Pertubuhan Buruh Antarabangsa tahun 2000 yang menetapkan tempoh cuti bersalin tidak kurang dari 14 minggu atau 98 hari. Cuti bersalin ini memberi wanita yang hamil mendapat rehat yang mencukupi dan masa untuk meluangkan dengan baik serta mengatasi pelbagai masalah fizikal dan emosi sebagai seorang ibu yang baru. Hal ini penting supaya warga wanita yang baru bersalin dapat menjaga kesihatan mereka. Kajian menunjukkan bahawa cuti bersalin yang lebih panjang boleh dikaitkan dengan kelahiran peramatan yang lebih sedikit, kurang kemurungan dalam kalangan ibu, dan dengan kematian perinatal bayi dan kanak-kanak yang lebih rendah. Majikan di Malaysia kini lebih suka mengupah lelaki berbanding dengan wanita untuk mengimbangkan kesan kelahiran cuti bersalin yang diperluaskan di bawah Akta Pekerjaan 2022.
Oleh itu, kerajaan Malaysia hendak mengambil tindakan yang adil dan munasabah dari segi undang-undang untuk mengatasi masalah ini supaya perlindungan bagi warga wanita yang berhamil dapat dijaminkan serta memastikan majikan tidak mengalami kerugian yang besar disebabkan undang-undang ini. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.